Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa wala. Untuk tajuk seterusnya, kita akan bincangkan tentang satu tajuk yang penting daripada tajuk qiyas ini, iaitu perbincangan tentang masalikul illah. Maslak, iaitu jamak bagi masalik ni jamak bagi maslak, iaitu jalan-jalan yang kita dapat mengenali illah. Bagaimana, apakah jalan, cara kita dapat kenal sesuatu itu sebagai illah. Yuradu bimasalikil illah, yang dimaksudkan dengan masalikil illah, at-turuqul lati yutawassalu biha, jalan yang dengannya yutawassalu, dapat sampai dengannya, ila ma'rifatil illati fil asli, untuk mengetahui illah yang ada pada asal. Asal ni kita maklumlah dalam qiyas ni, asal tu ialah hukum asal yang datang dengan nas. Wal illatu tu'rafu bituruq, dan illah itu dapat dikenali dengan beberapa jalan. Asyharuha, antaranya nas. Nas yang menyatakan bahawa illah hukum itu bagian-bagian. Itu dengan nas. Wal ijma', dan juga ijma'. Was sabr wat taqsim, dan juga as-sabru wat taqsim. Yang kita akan bincangkan nanti dalam video-video berikutnya. Awalan, yang pertama ialah an-nas. Qad yadullu an-naslu ala anna wasfan muayyanan illatan lil hukmi. Kadang-kadang nas itu menunjukkan kepada sifat tertentu tu menjadi illah bagi hukum. Alladhi warada fi, yang mana datang hukum pada perkara tersebut. Fa yakunu thubutul illati, maka jadilah sabitnya illah itu dengan nas. Wa tusamma al-illatu fi hadhihi al-halah, dinamakan illah dalam ketika ini, dalam keadaan ini, bil mansusi alaih. Illah tu dinama illah yang dinaskan. Illa anna dalalatan nasi ala al-illah, namun dalalah nas, bagaimana nas menunjuk nas itu di atas illah, la takunu daiman sarihatan, kadang-kadang dia tidak tunjuk secara sarih, secara jelas. Faqad yakunu bil ima', kadang-kadang dengan cara ima' ni dengan cara disebut dengan tidak jelas lah, dengan isyarat. Ima' wal isyarah, dengan cara isyarat dan juga secara tidak langsung. Makna ima' tu maksud isyarat jugalah. Wa idza kanat sarihatan, kalaulah ditunjukkan secara sarih, faqad takunu dalalatuha 'ala al-illah qat'iyatan. Adapun jikalah nas itu menunjuk secara sarih, tapi kadang-kadang dalalahnya itu berlaku secara qat'i ataupun kadang-kadang secara dhanni. Makna pemahaman kepada illah tu kadang-kadang dapat difaham tanpa ada khilaf. Dengan makna kepada illah itu kadang-kadang ada dengan cara dhanni. Makna berlaku khilaf pada adakah sesuatu nas itu memang menyatakan illah ataupun menyatakan selain daripada illah. Wa natakallamu fi ma yali an kulli naw'in ma'a tamthil, dan kami akan bincangkan di bawah dengan setiap bahagian bersama misal. Yang pertama, ad-dalalatu 'ala al-illah bin nass as-sarih al-qat'i. Pertama, dalalah, petunjuk di atas illah itu datang dengan nas yang jelas dan juga qat'i, yang tidak ada khilaf. Alladhi la yahtamilu ghairal illah, yang tidak mengandungi, tidak memahamkan selain daripada illah. Wa fi hadhihi al-halati takunu dalalatu an-nass as-sarihati alal illah qat'iyatan, maka ketika itu jadilah dalalah nas yang sarih yang menunjukkan di atas illah itu qat'iyatan, dalalah qat'iyah. Wa yakunu hadha bisiyaghi, dan ini berlaku dengan sirah-sirah, wal alfaz, dan lafaz-lafaz allati wudi'at fil lughah, yang diletakkan lafaz tersebut pada bahasa, lit ta'lil, untuk tujuan menunjukkan illah. Contoh, likaila, supaya tidak, wali ajli dhalik, kerana itu, kaila, agar tidak, ila akhirih. Jadi lafaz-lafaz ini kalau dihukum itu disertakan dengan lafaz ini serta sifat, maka sifat itu pada zahirnya menunjukkan dia menjadi illah kepada hukum. Mithalu qawlihi ta'ala, contohnya, mithlu qawlihi ta'ala, rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatan ba'da ar-rusul. Rasul-rasul yang memberi berita gembira dan memberi peringatan agar tidak adalah manusia itu dapat berhujah di atas Allah setelah diturunkan rasul.
fannasu sarihun. Nas ini jelas. Fi anna illata irsalir rusul, bahawa illah diutuskan rasul hiya li alla yakula an-nas 'ala Allah hujjah, supaya tidak adalah manusia itu dapat berhujah depan Allah Ta'ala bahawa mereka ni tidak datang rasul, kenapa Allah Ta'ala nak hukum mereka. Jadi itu disebut secara dalalah nas itu jelas menunjukkan illah dalam hukum atau sebab diutuskan rasul. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya tidak adalah harta itu berputar di antara orang-orang kaya di kalangan kamu. Ayat ini turun ba'da an zakarallah, setelah Allah Ta'ala sebut masarifal fai', golongan yang menerima fai'. Fai' ini makna harta rampasan yang dapat daripada orang kafir bukan melalui perang. Siapa ni yang dapat tu? Ialah wahiyal fuqara wal masakin dan ila akhirih. Supaya tidaklah harta itu hanya berkisar di kalangan orang kaya saja. Fahadha an-nas sarihun. Nas ini jelas. Fi anna al-illata fi man'i ja'lil mali mutadawilan bainal aghniya'i duna ghairihim. Supaya ialah menghalang dijadikan harta itu mutadawalan, berkisar. Mutadawalan, berkisar atau diambil di antara orang kaya sahaja di kalangan mereka. Wa qawlihi ta'ala falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim. Apabila selesailah Zaid bin Harisah ni, anak angkat Nabi ni, bila selesai daripada Zainab binti Jahshin, selesai iddahnya, ditolak Zainab tersebut, selesaikan keperluannya, makna dia tidak tolak Zainab, zawajnakaha, kami nikahkan Zainab dengan engkau, likai la yakuna 'alal mu'mina haraj, supaya tidak adalah bagi orang mukmin itu kesukaran untuk, dan juga tidak ada rasa berat atau rasa bersalah pada nak menikah dengan ad'iyaihim, anak angkat mereka, anak angkat. Jadi kisahnya di sini ialah adat orang jahiliah dahulu, bila anak angkat tu macam anak sendiri, isteri anak angkat tu macam isteri anak sendiri. Jadi Allah Ta'ala ingin batalkan satu adat yang salah ini, maka dinikahkan Nabi SAW dengan bekas isteri Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang menjadi anak angkat Nabi. Seterusnya, fahadhan nas sarihun, maka nah ini sarih fi dalalatihi al-qat'iyyah, pada penunjuknya yang jelas qat'i, ala anna illata zawajin nabi bi Zainab, bahawa illah sebab menikahnya Nabi dengan Zainab, ba'da an talaqaha Zaidun, setelah mentolakkannya oleh Zaid, hiya daf'u al-haraj, iaitu menghilangkan kepayahan, rasa bersalah, anil mu'minin, ke atas orang mukmin, fi nikahi zaujati abnaihim bitabani, pada nak menikah isteri-isteri anak angkat mereka, al-abna bitabani, anak yang diambil secara anak angkat. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam, dan perkataan Nabi, indama adhina lahum, ketika Nabi izinkan bagi sahabat, bidikhari luhumil adahi, untuk menyimpan daging korban, ba'da annahahum, setelah Nabi larang mereka. Pada satu ketika Nabi larang pada sahabat simpan daging korban lebih dari 3 hari. Tapi lepas itu Nabi SAW benarkan sahabat simpan. Apa sebab? Nabi sebut, innama nahaitukum 'anid dikhari luhumil adahi, aku larang kamu menyimpan daging korban li ajli dafah, kerana sebab kepayahan, kesukaran mendapatkan makanan. Fakulu, adapun sekarang maka itu tidak berlaku dah, kesukaran itu tak ada, maka makanlah kamu, wadakhiru, dan simpanlah. Fa'illatun nahyi, maka illah larangan Nabi menyimpan daging korban pada mula-mulanya, awalan hiya hajatul wafidin, ialah hajat orang yang mendatang, orang yang datang alal Madinah ila ta'am. Ada orang-orang Badui yang datang ke Madinah untuk beraya bersama Nabi. Mereka ini tidak ada makanan, maka Nabi suruh sahabat jangan simpan.
Mereka berhajat ila ta'am. Falamma zalatil illah, apabila hilang illah itu, zalal hukum, maka hilang hukum bitahriki. Bitahrim bukan tahrim. Al hukmu bitahrimi, hukum dengan pengharaman. Tahrim tahrim mim nikah ni silap. Maka hilanglah hukum pengharaman menyimpan daging. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, innama ju'ila al-istidhan min ajli al-basar, hanya sengaja dijadikan minta izin itu kerana sebab melihat, kerana sebab memandang. Apa dia ni? Ini masalah seseorang itu nak masuk rumah orang kena minta izin. Tak boleh dia pergi tengok kat pintu, buka pintu dulu tengok ada orang, buka pintu dulu minta izin. Tak boleh. Kenapa? Kerana nak menghalang penglihatan, melihat apa yang dalam rumah, aurat-aurat dan seumpamanya. Sebab itu Nabi sebut sesungguhnya dia jadikan minta izin itu kerana sebab penglihatan, memandang. Ini sarihun qat'iyyun, jelas dan qat'i fi anna illatul istizan, sebab untuk minta izin itu hiya man'ul tila'inna insan, untuk menghalang melihatnya manusia ala ma la yahillu lahu litila', kepada sesuatu yang tidak halal untuk ditengok, alaihi fayuqasu alaihi al-man'u min ittila'il insan min syubbak, maka dikiaskan di atasnya larangan seseorang melihat min syubbak, daripada tingkap-tingkap, ila dakhil baiti ghairihi, kepada ke dalam rumah orang lain. Jadi asalnya inna ju'ila al-istizan min ajli basar. Maka bila seorang itu untuk istizan, fa idza sta'dhanuka fa'dhan liman syi'ta minhum, antaranya ialah dilarang kanak-kanak, dilarang seseorang itu masuk bilik ibu bapanya. Ketika mana? Ketika waktu-waktu min ba'di salatil isya, wa ina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati, ketika tengah hari dan selepas daripada sembahyang isyak. Anak-anak bila nak masuk bilik mak bapak dia kena minta izin. Tak boleh masuk begitu. Maka begitulah juga keadaannya bila seseorang itu nak datang rumah seseorang, kena minta izin. Kenapa? Nak menjaga pandangan daripada melihat perkara-perkara yang mungkin tak patut dilihat. Yang seterusnya, ad-dalalatu ala illah bin nassis sarih ghairul qat'i fil illah. Dalalah, petunjuk di atas illah tu datang dengan nah yang jelas, tetapi yang bukan qat'i, yang bukan memberikan makna illah, bukan qat'i pada makna illah. Makna dia memberi makna illah dan makna lain. Ai anna an-nass yadullu ala anna ala al-illah, nas itu menunjuk atas illah, lakinnahu yahtamilu ghairaha, tetapi dia juga boleh memberi faham makna selain illah, ihtimalan marjuhan, sebagai ihtimal yang marjuh, yang tidak berat. La yamna'u min zuhurin nas fiha, yang tidak menghalang daripada zahirnya nas padanya. Fatakunu dalalatuhu 'ala al-illah sarihatan zanniyatan, maka jadilah dalalah, petunjuk nas tersebut di atas illah, petunjuk yang sarih tapi zanni. Mithlu qawlihi ta'ala, contoh, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila an-nur. Ini Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepada engkau untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Falam, maka lam ni litukhrija, pada litukhrija tu'tabar, dianggap sebagai lil illah, untuk illah. Wa in kanat tahtamilu an takuna lil aqibah, walaupun lam itu juga pada makna dia, makna lam itu boleh memberi makna akibah, agar akhirnya, akibah ni supaya akhirnya. Lam dipanggil lam akibah ataupun lam sayrurah, supaya akhirnya, natijahnya. La li ta'lil, bukan boleh juga memberi makna akibah dan bukan ta'lil. Jadi pada makna lam tu sendiri ada makna ta'lil, ada makna akibah sayrurah. Maka di sini petunjuk ataupun nas tersebut tidak sarih menunjuk pada illah. Okey, yang ketiga, ad-dalalatu 'ala al-illati bin nasi ghairu sarih fil illah. Dalalah, petunjuk di atas illah dengan nas itu tidak sarih pada illah, lakinnahu yushiru ila al-illati, tetapi dia mengisyaratkan kepada illah, wa yunabbihu 'alaiha, dan memberi penegasan dan peringatan, memberi penegasan di atas illah. Wa dzalika bi an tujada qarinatun, itu berlaku dengan bahawa adanya qarinah, taj'aluhu yadullu 'ala al-illah, yang menjadikannya menunjuk atas illah. Wa min madhahir hadzal naw', di antara sifat-sifat jenis ini, dalalah ini ialah maji'u jumlatin
muakkadah maji'u jumlatin muakkadatin bi apa nama ni, inna, iaitu datangnya jumlah setelah hukum, datangnya ayat yang ada kalimah inna. Ba'da jumlatin, setelah pada jumlah, ja'at mustamilatin, yang datang ja'at mustamilatan. Ba'da jumlatin ja'at mustamilatan alal hukmi, setelah ada ayat yang datang menyatakan hukum. Ayat hukum datang, setelah itu ada ayat inna yang bermula dengan inna. Mithlu qawlihi alaihi salatu wassalam, seumpama sabda Nabi, jawaban liman sa'alahu an su'ril hirah, sebagai jawapan orang yang bertanya baginda tentang bekas air yang telah diminum oleh kucing. Kucing minum pada air itu, diminum pada air, maka baki air itu bersih tak bersih, boleh minum tak? Nabi kata apa? Innahu laisa binajis, air itu tidak najis. Innaha, sesungguhnya kucing itu, minat tawafina alaikum wa tawafat, daripada binatang yang duduk berlingkar di kalangan kamu, duduk bersama kamu. Jadi sini datangnya inna. Au, yang seterusnya, au bi an yaqa'al kalamu mawqi'al jawabi, ataupun berlakunya kalam pada tempat jawapan. Itu juga dipanggil nas secara imak, secara isyarat. Dia tidak menunjukkan secara sarih. Kaqauli alaihi salatu wasallam, i'tiq raqabah. Datang badui seorang mengatakan bahawa seorang yang miskin lah, ahli Madinah dia ni, yang dia telah bersetubuh pada siang hari Ramadan, datang pada Nabi, tanya Nabi, apa nak buat? Halaktu, saya telah rasak dah aku ya Rasulullah, teruk dah aku ni, aku telah bersetubuh dengan isteri aku pada bulan Ramadan. Nabi suruh dia a'tiq raqabah, merdekakan seorang hamba. Nabi kata i'tiq raqabah liman akhbarahu, bagi orang yang memberitahu pada baginda, bimula masatihi, dengan sebab bersetubuhnya isteri dengan isterinya pada bulan Ramadan. Jadi jawapan Nabi kepada sebab seorang itu datang. Sebab seorang itu datang apa dia? Dia datang mengadu bahawa dia telah bersetubuh dengan isteri. Maka Nabi pun jawab i'tiq raqabah, merdekakan hamba. Maka jawapan Nabi kepada satu sebab soalan itu mengisyaratkan bahawa sebab dimerdekakan hamba itu ialah bersetubuh dengan isteri pada bulan Ramadan. Tapi ini bukan nas yang sarih. Tapi kalam itu mengisyaratkan sebab jawapan Nabi itu ada kaitan sebab hukum tu dengan sebab kedatangan sahabat ini. Au bi an yaqrina, ataupun bi an yaqrina al-wasfu, bahawa menyertai sifat itu bil hukmi, dengan hukum. Iktiran, menyertai sifat. Yaqrina al-wasfu, menyertai sifat dengan hukum. Fahadha al-iktiran, maka penyertaan ini yadullu ala anna al-wasfa alladhi iktarana bil hukmi, menunjukkan bahawa sifat yang menyertai dengan hukum itu huwa illatuhu, dia itu illahnya. Wa hadha ma yu'abbar anhu bil usuliyun, inilah ma yu'abbiru, yang ditakbirkan oleh ulama usul biqaulihim ta'liqul hukmi bil mushtaqi, terikatnya hukum dengan mushtaq, dengan lafaz yang diishtiqaq, lafaz yang diambilkan daripada kalimah itu. Yu'dhinu, memberi isyarat. Yu'dhinu bi'illiyati ma minhu ishtiqaq, memberi isyarat dengan illahnya. Bi'illiyati, dengan keadaan illahnya, sesuatu yang lafaz yang diishtiqaqkan daripadanya, lafaz ambilan tersebut. Contoh, mithlu qawlihi ta'ala, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka berdua. Okey, sekarang ni as-sariq was-sariqah, isim fa'il ini ishtiqaq daripada kalimah sariqah, masdar dia sariqah. Menyertainya sesuatu kalimah yang mushtaq dengan sesuatu sifat. Menyertai kalimah mushtaq, iaitu sariq dan sariq, dengan hukum. Hukum potong tangan ini memberi isyarat bahawa sifat yang ada pada kalimah mushtaq tu, itulah yang menjadi illah kepada hukum potong tangan. Jadi as-sariq ini diambil kata terbitan daripada masdar sariqah. Maka seakan-akan kata asal bagi sariq, iaitu sariqah, itu menjadi sifat
yang menjadi illah kepada potong tangan. Wa qawlihi ta'ala, dan lagi firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Penzina perempuan dan lelaki, maka pukullah mereka, setiap mereka dengan 100 hotang. Okey, ini pukul 100 hotang ni, fajlidu ni hukum. Hukum ini disertakan dengan kalimah yang diistiqaq, zaniyah dan zani, isim fa'il daripada az-zina. Maka ini, penyertaan ini dipanggil ta'liq al-hukum bil mushtaq ini, dia itu menunjukkan seakan kalimah asal istiqaqnya itu, iaitu az-zina itu menjadi wasaf sebab kepada hukum dipukul 100 batang. Wa qawlihi la yarithul qatil, tidak boleh mewarisi oleh pembunuh. Sama juga. Al-qatil isim fa'il daripada al-qatlu. Faham di sini al-qatlu illatun li tahrimil mirath. Wala wasiyata li warith, dan tidak ada wasiat bagi waris. Makna keadaan seorang tu waris menjadi penghalang kepada mendapat wasiat. Wala yaqdil qadi wa huwa ghadban, jangan berhukum seseorang qadi dalam keadaan dia dalam marah. Jadi marah itu sebab kepada diharamkan qadi berhukum ketika itu. Okey, jelas Yang kedua, al-ijma'. Kadang-kadang ijma' juga jalan kedua kita dapat tahu satu sifat itu sebagai illah dengan jalan ijma'. Qad yathbutu kaunu hadzal wasfi illatan, kadang-kadang sabitlah kat sifat itu sebagai illah an tariqil ijma', dengan jalan ijma'. Mithlul ijma' ala anna imtizajin nasabaini fil akhi syakik, seumpama ijma' bahawa bersamaan menyertainya dua nasab pada akhi syakik, menyertai dua nasab pada masalah akh syakik, saudara si ibu sebapa, ai qarabatuhu min jihatil ab, iaitu hubungan dia, hubungan kerabat daripada pihak bapa dan pihak ibu. Akh syakik ni makna adik-beradik seibu sebapa. Jadi hubungan nasabnya daripada belah bapa pun ada, belah ibu pun ada. Itu dia illah fi taqdimihi, pada mendahulukan akh syakik ala akhli ab, di atas saudara sebapa fil miras. Kenapa? Kerana bahagian nasab dia dua, pihak ibu dan pihak bapa. Akhli ab, saudara sebapa saja, pihak nasabnya satu. Fayuqasu alaihi, maka dikiaskan di atasnya taqdimuhu aidan ala al-akhli ab, mendahulukan akh syakik di atas akhli ab, saudara sebapa, fil wilayah ala nafsi, pada masalah nak wilayah ala nafsi, pada kewalian atas nyawa. Makna siapakah pihak yang berhak menuntut darah apabila dibunuh lah seseorang itu, siapa pihak yang boleh kita kata yang didahulukan pada masalah menuntut kisos. Fayuqasu alaihi adan, maka dikiaskan juga takdimul ibnu akhi syakik ala ibnu ammi syakik, anak saudara seibu sebapa daripada anak pak saudara seibu sebapa. Dikiaskan begitu. Ala ibn al-akh li'ab, atas anak saudara sebapa saja, wa ibnul ammi li'ab, dan anak pak saudara sebapa saja, ala tawali fil mirath, di atas turutan dalam bab mirath. Jadi itu antara maslak illah yang disebut sini. Seterusnya kita akan bincangkan tentang as-sabr wa taqsim. Wallahu a'lam.